Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur nikmat kepada Allah yang memberi rahmat. Ya, kita berjodoh sekali lagi menerusi ABSD, AB tanya, SD jawab. Tengok masa berlalu begitu cepat sekalian. Kita dah pun masuki hari ke-11 di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, ya, bersamaan dengan 23 April. Dan kalau kita tengok juga kes-kes COVID ni makin meningkat, sesuatu yang sangat menggusarkan lah, ya. Jadi diharapkanlah agar kita semua mematuhi SOP sebagaimana telah ditetapkan, dan mungkin petang ni kalau nak cadang nak pergi ke pasar Ramadan ke apa, dan pastikan ya anda ikut peraturan yang telah pun ditetapkan. Okey, dan hari ini dah pun masuk episod ke-8. Begitu cepat kan masa berlalu, episod ke-8 untuk ABSD. Dan sebenarnya saya nak mengalu-alukan kepada sahabat-sahabat. Saya nampak antaranya ada Siti Absa, Poji FD pun ada. Dan silakan like dan share banyak-banyak, sebab hari ini kita nak cakap tentang satu perkara yang sangat penting dalam bulan Ramadan ini. Sangat-sangat dianjurkan amalannya, iaitu bersedekah. Jadi silalah ya, bersedekah, banyak like dan share banyak-banyak, okey. Untuk ABSD, insyaAllah di dalam pengisian ABSD ada manfaat dan juga kebaikannya. Okey, topik kita hari ini ialah bersedekah tapi viral. Jadi kalau anda ada apa-apa kemusykilan, ada apa-apa soalan ataupun pandangan yang nak diajukan ataupun nak dipanjangkan kepada kami, bolehlah hantarkan ke hotline kami 014 30 10 10 2. Okey. Dan rasanya SD dah pun bersedia, jadi kita jemakan SD. Assalamualaikum SD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Kak Ebi? Alhamdulillah, waras Pak. Alhamdulillah. SD okey? Okey, sentiasa. Memang nampak puasa lah. Nampak puasa. Nampak puasa, alhamdulillah. Ini program yang ketiga hari ni. Yang ketiga. SD yang ketiga? Ya, betul. Oi, mantap SD. Ini mesti sahur dengan tu Tak, mantap lah. Tapi sekarang ni dah mula terbayang sirap selasih ni. Kan? Dia punya haus tu kan. Kan? Cuaca pun panas kering Betul. Tak ada ingatkan budak-budak aja terkenang sirap selasih. Bapak budak pun dia. Tak. Dan yang bestnya, yang special ni, kebanyakan orang jumpa sirap selasih ni, orang jumpa waktu bulan Ramadan. Perasan? Ya tak kan juga waktu berbuka puasa. Dulu orang tua dulu dia letak sirap ni, dia letak dalam kolej tau. Kolej, saya ingat kan. Si ambil sudu nak makan berudu tu. Orang cakap berudu dulu. Sebab dia menyejukkan Tapi SD, saya sarankan SD campur satu lagi. Kembang semangkuk. Kembang semangkuk. Ya, nanti kembang betul tu tak tahu Okey, baiklah, topik kita hari ini, topik yang dipilih oleh SD. Ni dia orang sembilan kan, bawa sodokah. Cuba Kak Ebi jangan bocor rahsia tajuk ni, tajuk siapa. Cuba cakap tajuk ni, tajuk. Telah dipersetujui. Telah dipersetujui, yes. Dipersetujui kan. Kita okey, tajuk kita ialah bersedekah tapi viral. Okey, SD. Maklumlah kan, semuanya di ujung jari. Apa-apa yang kita hantar tu, kalau benda tu sensasi, ada provokasi, ada elemen begitu, selalu cepat je disebarluaskan kan. Termasuklah juga dengan sedekah. Tapi sebelum kita pergi ke arah itu dulu, saya rasa elok jugalah kalau kita mulakan dengan dahsyatnya sedekah di bulan Ramadan. Ya, di dalam Islam memang itulah keutamaan bersedekah, dapat hapus dosa, ya, dapat keberkatan pada harta dan Allah lipat gandakan pahala. Tapi kalau bulan Ramadan ni, dahsyat sedekah dia tu macam mana dahsyatnya? Mungkin SD boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur. Pada hari ni kita tengok macam mana istimewanya Ramadan. Kita diam tak diam, kita dah terlepas 10 hari pertama. Ya. 10 hari pertama yang Allah janjikan kerahmatan. Ya.
Rahmat ni adalah rahmat yang mana Allah Ta'ala, rahmat ini merupakan tiket untuk masuk ke dalam syurga. Itu Allah Ta'ala taburkan pada 10 hari pertama. Jadi kalau siapa yang masih lagi leka, tak buat baik pada 10 hari pertama, rugilah dia. Tapi kita masih lagi 20 hari. Dan sekarang kita dah masuk fasa yang kedua, 10 hari kedua, iaitu pengampunan daripada Allah. Minta ampun kepada Allah, anda kata diampunkan, mudah-mudahan. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala sediakan pembebasan dari api neraka. Apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala beritahu, sesungguhnya amal kebajikan yang dilakukan oleh seorang Islam ni, setiap amal kebajikan kita buat baik, akan diberi ganjaran antara 10 kali ganda hingga 700 kali ganda. 10 hingga 700. Tetapi berlainan pula dengan puasa, kerana aku sendiri yang memberikan. Allah sendiri yang bagi pahala kat kita. Allah sendiri perhatikan. Jadi rapatnya. Allah monitor direct dengan kita. Dan pahalanya bukan kaleng-kaleng. Dan nak menunjukkan kalau bezanya kita dengan bulan-bulan lain, puasa kita tu ada grade dia. Ada orang tu dia puasa semata-mata. Semayang, gaji. Tapi ada orang tu dia puasa, disertakan dengan, diindahkan, diperelokkan. Macam kita lah ada kuih. Kuih tu sedap dah. Tapi Kak Abi nak bagi dia naik lagi dia punya tu. Tabu apa-apa ke kan? Hiasan-hiasan dekat kiri, letak apa semua. Kan? Malahan ada orang nak lagi ekstra. Yang hiasan pun boleh makan. Betul tak? Kan? Mana kita punya sampai satu sekali. Jadi, macam tu lah bila kita tengok daripada puasa. Kalau puasa kita hanya puasa, maka kita akan hanya dapat lapar dan dahaga saja. Tapi diserikan dengan solat. Diserikan dengan sedekah. Sebab kata Jibril, setiap kali bulan Ramadan, tak kala aku menziarahi Muhammad, tak kala aku ingin mentadaruskan Muhammad, aku mendapati sesungguhnya Muhammad ini sangat rajin bersedekah. Malahan lebih cepat lagi pada bulan Ramadan, yakni lebih cepat daripada angin yang dikirim. Maksudnya lagi cepat daripada angin. Lagi contoh macam ni lah Kak Abi, jenis ni. Kak Abi, macam kita duduk sebelah Kak Abi, minta dulu Kak Abi, minta pen, itu bagi. Dia tak payah tanya. Macam itulah Nabi kita. Kita minta tak tu bagi. Fikir. Saya, jap. Nak bagi macam mana? Tak apalah kau ambil lah. Tak ada. Nabi jenis minta bagi. Nabi bagi sampaikan satu ketika. Diriwayatkan Nabi pakai baju baru. Ada orang hadiah dekat dia. Kemudian kata cantik baju kau ya Rasulullah, sahabat. Bagi kat aku ya Rasulullah. Nabi terus masuk dalam, tukar baju kedua, bagi baju baru. Baju kedua tu pun sahabat minta, cantik juga baju tu Rasulullah, boleh bagi kat aku, ada seorang lagi minta. Nabi masuk pakai baju ketiga, bagi baju ketiga. Sampai ada baju ketiga, sahabat seorang lagi minta, Rasulullah boleh tak kau bagi baju tu kat aku? Aku sukalah tengok. Masuk dalam pakai baju keempat, bagi baju ketiga, dan Nabi tahan. Oh, jangan minta lagi dah, sesungguhnya ini saja yang aku ada. Sampai tahap tu Nabi kita. Bukannya kita bayang, kalau kau nak aku ada lagi yang ekstra, yang lain ada, dia akan bagi yang teruk lah, bagi kan. Tapi tak. Nabi bagi yang baru, Nabi bagi yang terbaik. Malahan Nabi cukup susah hati kalau Nabi tak boleh bantu orang. Sampaikan ada riwayatkan ada seorang orang miskin ni datang jumpa Nabi. Dia ada keperluan, dia minta tolong dengan Nabi. Nabi kata macam ni lah. Kamu pergi dekat rumah yang hujung sana. Tumpa dekat ada seorang perempuan dekat situ, kau minta bantuan dengan dia. Kau cakap Muhammad yang hantar kau pergi ke sana. Rumah yang ditunjuk tu adalah rumah Fatimah anak dia. Masa pergi tu, Fatimah ni hibur sangat sebab dia tahu ayah dia kalau boleh bagi, dia akan bagi semua. Tapi maknanya bila ayah dia suruh pergi jumpa dia, maknanya ayah dah tak ada apa-apa. Sampai tak. Dan Fatimah bagi apa? Fatimah bagi rantai ke gelang mas kahwin dia. Dia kahwin, dia bagi. Sebab tu je dia. Dan adalah cerita dia sebalik tu. Fatimah dapat baliklah gelang. Tapi nak bagi tahu sampai tahap tu. Nabi ni nak membantu orang. Kan? Dan dalam hal ini, so dia kata dalam hal itu, bersedekah ni kalau kita tengok adalah merupakan satu pemberian dia berikan oleh seorang Muslim kepada orang lain secara spontan. Spontan ni maknanya dia bukan, sedekah ni bukan satu benda dirancang-rancang, tak ada. Maksud dirancang-rancang tu makna kita akan buat sedekah, betul lah. Tetapi senarai tu dia spontan tu, cadangan tu sendiri. Tu spontan. Kak B kita bagi sumbangan kat orang tak? Lepas tu Kak B tak ada tanya. Masalah tiba-tiba nak bagi pula. Tak. Benda dalam sedekah ni dia spontan. Dia sedekah ni spontan. Dan Kak B cakap, boleh juga nak
bagi berapa orang? Bagilah 30 orang. Bagi. Tak semena-mena 30 orang tu dapat. Dia mesti secara spontan dan sukarela. Kalau tak sukarela, terpaksa bagi, dia bukan sedekah. Dan begitu juga, pemberian diberikan seseorang sebagai kebajikan dengan niat, bila nak kata sedekah, mestilah dengan niat mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku memewahkan rezeki bagi sesiapa dikehendakinya antara hamba-Nya, dan dia juga yang menyempitkan baginya. Dan apa saja yang kamu dermakan, maka Allah akan menggantikannya. Dan dialah juga sebaik-baik pemberi rezeki. Di ayat itu jelas. Siapa yang bagi, Allah tak akan gantikan. Allah juga boleh bagi, Allah juga boleh sempitkan. Begitu juga Allah juga menyebutkan tentang kesalahan manusia, sehingga mereka ingin ditangguhkan kematian mereka, agar diberi peluang kedua untuk lebih banyak bersedekah. Seperti mana dalam ayat, dan belanjakanlah, dermakanlah sebahagian pada rezeki kami berikan kepada kamu, sebelum seseorang daripada kamu sampai ajal maut kepadanya. Kalau tidak, maka dia pada saat itu akan merayu dengan katanya, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke satu masa yang sedikit saja lagi, supaya aku dapat bersedekah, dan dapat pula aku menjadi daripada kalangan orang yang soleh. Surah Al-Munafiqun ayat 10. Jadi, ada kata dalam bulan Ramadan ni, bagilah sumbangan, bagilah tolong orang yang susah, insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala membantu kita dan memberikan keringanan kepada kita di penyiksaan neraka ke akhirat pada mahsyar. Okey, audio SD ada sikit gangguan sikit. Cuba SD tengok ada punat-punat dia terselit ke apa macam ni? Cubaan 1 2. Tadi ada macam putus-putus sikit. Tak jelas. Ada sahabat kita cakap tak apa jelas lah suara tak SD. Jelas. Okey, jap. Cuba. Cik adjust betul-betul. Okey, sementara SD adjust tu, kita alu-alukan kepada anda semua untuk share, sebab ini adalah siaran secara langsung di FB IB channel dan juga FB Syamsul Amri Ismail official. Jelas tak? Dan anda boleh ajukan. Boleh tak? Dengar tak ni sekarang ni? Jelas tak? Jelas tak? Sekarang jelas tak? Okey, bagi jelas komen sikit. Cuba komen. Jelas ke tidak? Suara SD. Sekarang ni jelas kot. Okay, jelas okey. Okey. Tadi tu macam terputus-putus sikit. Okey, baiklah. Saya ada bacalah dahsyatnya sedekah di bulan Ramadan ni. Bila puasa digandingkan dengan sedekah, gandingkan dengan solat malam, jaminan syurga, insya-Allah. Jadi kita cubalah saudara raya, sebab bulan Ramadan ni merupakan pesta pahala. Memang inilah masalah ketika yang memang kena tamak pahala, kena rebut-rebut tawaran-tawaran istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya SD, macam mana kita nak tahu amalan sedekah kita tu diterima ke tidak? Sebab yelah maklumlah sekarang kita bukan apa pun saja kita nak mungkin nak share, tak ada niat apa-apa pun. Kita pergi ke satu kawasan, kita berikan bantuan, sumbangan, dan kita pamerkanlah kepada umum. Jadi amalan sedekah, macam mana kita nak tahu ianya diterima ataupun tidak? Begini, kalau kita nak tengok sebenarnya, kita kena tengok orang kan ukur dekat mana tau? Orang kan ukur dekat keberkatan. Biasanya tanda-tanda orang ni dia akan ukur dekat keberkatan. Macam mana maksud saya keberkatan ni? Maksud keberkatan ni adalah apabila kita berbuat sesuatu tu, kan ada kebaikan-kebaikan yang kita perolehi daripadanya. Dan ada kebaikan-kebaikan kita perolehi. Iaitu antara kebaikan-kebaikan yang kita boleh tengok adalah antaranya yang pertama, kita bila kita bagi amal saya selalu dalam ceramah saya pernah sebut saya share lah satu cerita kisah benar. Dulu saya selalu cakap lah dalam ceramah, semua orang boleh cakap. Ceramah bercakap satu hal, membuat apa yang kita cakap lagi satu hal. Betul. Saya selalu cakap belum pernah lagi sedekah memiskinkan orang. Saya cakap itu ayat yang selalu saya sebut. Tetapi kita sedekah KB, kita gemar sedekah sikit-sikit. Kita cakap RM1, kita bagi RM2, itu bukan ujian yang ayat kita sebut sedekah belum pernah memiskinkan orang. Dia mesti sedekah tu memberi kesan ke hati kita tu macam terasa betul ke nak bagi ni.
Macam tu. Itu baru dia jadi sedekah yang paling power sekali. Contoh dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah Ta'ala beritahu, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Makna nak bagi kita suka. Contoh, Kak Ebi nak bagi sedekah, ada budak minta duit kan. Tolonglah Kak nak minta ni. Saya kata tak makan. Kak Ebi buka wallet. Dalam tu tinggal sekeping RM50 Dan Kak Ebi buka zip, ada RM1.20 duit shilling tu. Masa ni lah ujian nak kata kita nak bagi dekat orang ni, nak bagi yang mana? Yang mana paling kita cintai? Jadi makna kita kena bagi yang RM50. Tapi kita selalu akan fikir, ni kan bagi RM50 kan, ni aku nak belanja apa pula? Itu sebenarnya key of the success sebenarnya. Kita nak berjaya, itu ujiannya. Jadi Kak Ebi, benda ni tak berlaku apa, sampailah benda ni saya alami sendiri. Ketika berada di Madinah, di Hotel Bogor Peak, saya ingat lagi saya, mak saya dengan adik saya, kita tengah duduk lepas makan. Kita dah selesai di Mekah, kita pergi Madinah. So saya cakap dengan mak saya, mak, lepas makan, mak rasanya nak sponsor lah family kita, siapa yang susah mak, biar bawa dia pergi umrah. Lepas tu mak saya sound saya, kau cakap ni kau kena buat tau. Mak saya cakap, ni Madinah ni. Mak saya cakap, yelah memang nak buat lah ni, cakap itu. Masa tu dalam sekitar tahun 2016 macam tu. Lepas tu akhirnya saya dapat buat, saya manage untuk buat dalam 2018. Saya kumpul senarai family saya yang saya tengok yang susah. Memang susah betul untuk bawa pergi. Campur dengan family saya apa semua. Total 15 orang Kak Ebi. 15 orang menong saya Kak Ebi. Masa tu lah ujian untuk saya. Mak ai 15 orang saya kata. Lepas 15 orang, saya pergi pula kat bank, tengok duit saya, lepas tu tengok kos. Bayangkan seorang package mewah saya bagi. Saya tak bagi, saya tak nak bagi sebab saya tahu. Saya dah pergi umrah, kalau bayar murah, hotel jauh, bukan macam tu. Kita nak sedekah yang terbaik. Saya pun ambil package yang paling baik, 9,000 lebih seorang. So tak payah campur-campur lah, tapi bayangkan 15 orang. So masa tu 2 menong dekat bank tu. 2 menong. Pertama saya, kedua buku akaun tu. Menong. Saya bukan account. Wallahi Kak Ebi, saya mengaku, saya nak beritahu semua pendengar-pendengar, semua yang follow kita nak beritahu, saya ni manusia biasa. Nak beritahu, alamak, banyaknya. Tapi lepas tu saya teringat kata-kata tu yang saya sebut sendiri. Padan muka kau. Kau cakap dengan orang, sedekah tak miskinkan orang. Kau buatlah. Jangan cakap aja. Saya terdengar bisikan tu. Jadi saya pun buat. Tak apalah. Tapi masa tu memang menong balik tu. Kumpul berapa lama kan, nak kumpul, nak simpan-simpan kan. Tapi sekali je habis. Tapi saya cuba letak juga lah sedikit keyakinan. Tetapi yakin tak yakin tu saya dah tak peduli. Yang penting saya bagi. Sebab antara family saya tu ada yang dah masuk senarai insolvency. Ada yang tak pernah terfikir boleh pergi. Macam-macam lah kan. Jadi macam-macam background. Tapi alhamdulillah. Kemudian tu belum cerita lagi bila sampai dekat sana. Kena pergi Taif pula. So bila cakap nak pergi Taif, rupanya kena bayar lain. Dan ada di kalangan, tak apalah lain kali kot kita orang pergi, tak ada, kita lain kali. Jadi kita faham lah, dia orang ni susah. Jadi saya bayar lagi untuk Taif tu pula. Bayar dekat sana. Bayar, okey. Tapi masa tu, masa yang paling penting sekali, momen yang paling penting adalah waktu naik flight. Masa dekat airport, saya dah rasa ringan sikit lah. Saya nampak dia orang semua berkumpul. Alhamdulillah dapat bawa dia orang. Tapi bila landing dekat Tanah Suci, bila tengok air mata mengalir dekat kelopak mata masing-masing sebab sampai di bumi Allah, bumi Rasulullah, Mekah dan Madinah. Hilang rasa duit saya habis Kak Ebi. Saya tak rasa apa pun. Lantak lah, saya tak kisah duit saya habis pun. Dan demi Allah Kak Ebi, tak sampai 3 bulan. Bila balik ke Malaysia, tak sampai 3 bulan, Allah ganti balik duit saya. Tak tu saya kata. Dan masa tu tak adalah cakap Alhamdulillah mujur balik modal. Tak ada. Tapi masa tu terfikir, memang tak sangka siapalah lagi aku boleh tolong lepas ni. Macam tu lah. Dia jadi. Dan tu sebab saya cakap, percayalah tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah sekalian yang sedang tengok sekarang ni. Doa buatlah. Saya cakap saya. Bila you teragak nak tolong tu, tolonglah. Jangan kata,
rasa macam nak tolong. You punya rasa-rasa tu selagi tak buat pun takkan rasa. Tu saya cakap macam Kak Abby kan. Kak Abby bila Kak Abby dah jadi apa ni, orang kata single mother. Kan? Kak Abby jaga anak-anak kan. Kemudian Kak Abby pernah bayar zakat fitrah sendiri sebab dah tak ada suami. Kan? Bila Kak Abby bayar zakat fitrah, Kak Abby rasa apa? Rasa macam mana rasa tu? Rasa macam menyamfus memanglah rasa sebab ada kan. Rasa macam lapang, rasa lega. Itu baru RM7 punya lega. Faham tak maksud saya? Jadi tapi bila kita betul-betul keluarkan, nampak orang susah kita bagi. Percaya cakap saya. Rasa duit habis tu tak ada. Lama-kelamaan kita rasa, okey, siapa pergi nak tolong ni? Siapa pergi kita nak bantu ni? Itu yang kebanyakan ada orang dia lancarkan tabung derma lah. Bukan apa, dia nak ajak orang sama-sama dengan dia. Ya, buat kebaikan. Itu dia. Itu yang pertama, jadi tanda-tanda. Tanda-tanda keberkatan adalah berkat adalah tanda kepada sedekah kita diterima. Pertama, saya bagi simple je. Pertama, kita akan rasa cukup dengan apa yang kita ada. Kedua, bila kita akan nampak kelihatan keluarga kita stabil, aman, kejayaan kita pun okey. Ketiga, kita akan rasa mudah untuk solat, mudah untuk beribadah kepada Allah. Yang keempat, kita akan rasa orang sekeliling kita mudah, senang dengan kita. Bukannya tak puas hati, tak ada je benda nak gaduh dengan kita. Kelima, anak-anak kita, qurrata a'in wa ja'alna lil muttaqina imama. Anak-anak, isteri kita, pasangan kita semua jadi penyejuk mata, penyejuk hati kita. Dia orang tak bawa masalah banyak. Masalah biasa-biasa tu biasalah, tapi dia tak banyak. Kemudian rumah kita rajin diziarahi. Nampak tak? Ada orang, alah bila nak tahu rumah tak pernah datang. Silap. Bila mak, walaupun yang datang tu mak kita, mak mertua kita. Dia datang, alu-alu kan dia. Sebab datang buat rezeki. Kita tak nampak je. Kalau lah kita nampak gerombolan rezeki yang ikut dia, tentu kita, cepat siapa pergi nak datang mak aku, cepat. Masuk. Tutup pintu Tak nak tutup pintu. Kemudian kita tengok. Dan yang terakhir sekali kita tengok adalah doa kita mudah untuk dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara 7 perkara yang saya boleh share. Nak tengok sedekah kita diterima, lihat kesan-kesan baik menerusi keberkatan yang Allah berikan kepada kita lagi. Allah Allah. Kita nak break sekejap, tapi saya nak tanya juga soalan ni. Masa SD bawa saudara mara tu pergi menunaikan umrah kan? Masa tu terlintas tak? Untuk SD macam, okey lah, I rasa I nak letaklah kat social media. Just share, okay, Alhamdulillah berkat apa, saya bawa sahabat-sahabat saudara mara. Ada pernah yang itu saya tak mention lah. Yang itu saya tak pernah mention pula, tapi sebab tu saya baru first time dengar ni. First time lah dengar daripada SD. Tapi saya pergi dengan family. Saya baru ingat cerita tu, tapi saya bawa family saya pergi tu. Tapi memang benda tu mengatasi segala-galanya lah. Saya dah tak ada fikir lah. Sebab pada saya tu kegembiraan yang kata tak dapat nak cakap. Malahan sampai hari ni yang best tu kita orang yang seronok tu bila balik raya kan, duduk ke ataupun duduk dengan family kan, masing-masing boleh cerita dah. Oh, kat Mekah ingat tak yang masa kita pergi sini. So kita cerita tau bumi Mekah dan bumi Madinah Munawarah ni. Dan pada ketika itu saya cakap dengan dia, saya cakap dengan semua orang, maka percaya tak sekarang, bukan sebab duit, you all semua dapat pergi. You all tak ada duit, mungkin you all susah. Kita semua susah. Tapi orang sampaikan kita. Betul. Macam saya dulu nak belajar, bukan orang senang, orang susah. Tapi pak saudara bagi sikit, ada pak saudara bagi duit belanja. Nah, duit belanja bagi RM10, RM20. Sudahnya, dah habis belajar dah pun. Siap dah mengajar orang pula dah kan. Contoh kan. Jadi, makna kata tentang sedekah ni, dia memang amazing lah orang kata. Kan memang memang orang kata tak boleh, ajaib dia tu tak boleh nak cakap. Keajaiban, ya, betul. Sedekah boleh sembuhkan penyakit. Sedekah come on lah, cuba tengok macam Kak Abby kan. Salah satu sedekah ni semua benda-benda baik kata Nabi, malahan mengalihkan duri tajam kat jalan pun satu bentuk sedekah. Sedekah juga. Sedekah juga. Mendoakan yang baik itu pun sedekah. Sedekah, ya. Kak Abby kalau ikut dia punya struggle lah kata hidup ni kan katakan. Allah, tak tahu nak cakap lah kan. Antara tak semualah ni saya andaikan macam tu lah kan. Walaupun apa Kak Abby dah cerita kan sebelum ni. Tapi Kak Abby satu benda doa ramai. Doa peminat-peminat Kak Abby. Betul. Kita boleh go on. Mana langit aku tak pergi cakap. Allah Ta'ala izinkan kita pergi dengan
berkat doa dan benda-benda baik yang kita buat. Wallahu a'lam. SD suka tahu buat orang tersentuh. Tapi nasib baik kita nak berhenti pula seketika. Okey, sekembalinya nanti kami alur-alurkan soalan daripada anda untuk topik kita sedekah tapi viral. Sebab saya sebenarnya ada ternampak satu video ni, nanti saya akan ceritakan selepas kita kembali lagi. Okey, terus setia. Letihnya. Dah pukul 6. Alah, tak larat lah nak masak. Bes masak merah di Ansar kan ada. Cuma tambah bawang Holland, minyak dan serai. Tada, tak sampai 10 minit. Baunya sedap, rasanya lagi nikmat. Bes masak merah di Ansar. Campak-campak. Siap. Tu kalau dah masak tak reti-reti nak bagi semangkuk, tiba-tiba. Okey, baiklah, kembali lagi bersama kami dalam ABSD dan anda boleh tanyakan. Tu dia. Nak efek juga. Kalau Kak Abby, nak jual apa pula tu? Biasa Kak Abby keluar produk, saya keluar produk kan, tapi hari ni saya lalu kau pokok je, maknanya tak ada produk ni. Jadi saya tak ada produk. Apa je lah. Okey, dan kita sebenarnya SD, kita nak tanya, macam tadi sebenarnya SD tak secara langsung dah bagi contoh kan. Saya ternampak satu video ni SD, ada seorang lelaki ni, dia kata dia melahirkan, dalam video tu dia kata dia nak tolong peniaga kecil yang struggle kan. Lepas tu dia kata dia bawa lah sekepuk duit lah untuk beli barangan yang dijual, dan lepas tu dia suruh peniaga-peniaga ni sedekah pada orang-orang yang datang. Okey. Secara apa mata kasar okey lah. Cuma saya agak bila kita tengok video tu dia tunjuk duit banyak, dia tunjuk nak bagi, nak tolong, and then nak suruh bagi pula sedekah barang-barang yang dia beli apa semua. Dia kata dia nak tolong, tapi benda itu diviralkan. Apa pandangan SD? Maknanya apa-apa kita buat, kita tolong bantu asnaf, ibu tunggal ataupun orang susah, kebakaran ataupun orang pedalaman kita tolong, itu semua dipaparkan di social media, diviralkan. Okey ke tak okey? Kalau okey kenapa? Kalau tak okey kenapa? Beginilah. Saya nampak satu perkara. Dalam kita memberi sedekah pada orang. Saya nak susun elok sebab benda ni sangat menarik pada saya. Betul. Isu ni sangat bagus kita bincangkan hari. Okey. Kita bila buat satu kebaikan, kalau paling baik sekali amar makruf nahi munkar. Dalam buat baik tu kita ajak orang sekali. Dan kalau nampak buat buruk, kita cegah kemungkaran. Okay. Kalau kita masuk dalam masjid, nampak tabung, bekerjalah jadi orang yang pertama menyumbangkan duit dekat dalam tabung. Sebab apa? Bila kita sumbang yang pertama, mudah-mudahan ada orang lain nampak, bukan tujuan supaya orang cakap kita bagus. Tujuannya, orang lain pun tergerak sama untuk menyumbangkan dalam tabung itu. Dan dengan cara itu, mudah-mudahan kita beroleh pahala, mengajak orang lain buat kebaikan sama. Tetapi di sinilah bahayanya kepada kita. Bahayanya kepada kita ni maksudnya orang yang memerhatikan keadaan ni. Sedemikian ramai dekat luar sana yang seolah-olah mengambil alih kerja Allah Ta'ala. Itu nak nunjuk lah tu. Nampak ayat dia. Ini belagak ni. Ini tengok ni. Ini saja nak viral ni sebenarnya. Contoh. Konten. Contoh dia beli kan. Duit tu cuma tinggal lagi. Memanglah kita nampak perlu ke kau tunjuk duit tu? Perlu ke kau ni? Tetapi sebenarnya Allah Maha mengetahui tentang apa niat dia. Ataupun mungkinlah saya tak ada niat pun, saya cuma keluar tu nak tunjukkan duit yang saya nak bayar kat dia. Itu je.
Ada satu kisah, saya tolong ada satu makcik ni. Saya beli kat makcik tu kacang rebus dekat Pontian. Ada sebab saya punya respect makcik ni, dia tolak tau. Bukan kayuh, dia tolak ni stall kacang rebus tu dia tolak. Jauh KB. Memang saya ingat berapa kilometer dia tolak tu. Sebab saya naik kereta, saya follow. Ada budak Pontian beritahu saya, oh makcik ni dia tolak sampai sana tu. Sampai dekat sana. Lepas tu, pergi, kebetulan kita pergi kat kedai tu, nampak makcik tu dah sampai. Makna punya jauh dia tolak stall dia. Saya pun pergi. Makcik ni dia tak nak minta sedekah. Makcik ni bukan nak minta sedekah, dia nak berniaga. Kegembiraan pada dia adalah orang beli pada dia. Saya pun masa tu, saya dah tunjuk satu konten. Saya nak tunjuk betapa gigihnya makcik ni. Saya tak tunjuk yang pasal saya ni nak sedekah dengan dia. Tak. Memang niat saya, wallahi masa tu nak tunjuk betapa hebat makcik ni. Highlight tu. Bila saya pergi sana, saya pun cakap, makcik seorang ke? Saya tanya dia. Makcik, anak tak tahu? Anak sekarang masuk universiti dah, apa semua. Oh ya ke? Makcik masih buat? Buat apa? Bawa kat rumah, makcik buat ni lah. Makcik bagi saya RM5, saya pun bagi RM10. Dia bagi belen RM5. Saya pun ambil, mereka simpan. Tapi yang dihebohkan ke orang masa tu, kenapa saya ambil belen RM5 tu? Dia kata, dia bercerita pasal saya ambil belen RM5. Bukan cerita pasal Allah, saya tak sangka pula orang baca tu. Tapi betul lah. Tak ya pula lah kenapa aku ambil RM5 tu, kenapa aku tak sedekah je kan? Macam tu lah. Tapi betul lah. Cuma bayangkan, manusia ni bila kita mentelah, bila kita menikam orang tu, tuduh orang tu, dia terus ambil tu je. Sedangkan niat lain. Niatnya lain. Macam itulah juga dalam kehidupan. Saya nak bawa satu kisah. Macam mana ada dua Sami ni. Saya baru baru dapat cerita ni beberapa hari lepas. Satu Sami ni dia berjalan. Tiba-tiba dia nampak ni kisah luar negara lah ni. Sami kan. Dia pun nampak. Dia nampak ada satu perempuan cantik. Dia nak jalan tu ada lumpur. Yang Sami ni memang berkaki ayam jalan. Lepas tu dia nampak perempuan tu, kenapa? Itulah saya nak jalan dekat sini tapi berlumpur pula, dia kata. Tak apa, mari sini saya pikul kau awak, dia kata. Sami yang seorang, dia ada dua orang Sami. Sami yang seorang ni tak apa, dia pikul. Dia pikul kawan tu sampai dekat sebelah sana. Sampai kat sebelah tu, dia turunkan perempuan tu dan perempuan ni tak cakap apa pun. Yang dua orang ni berjalan. Dah sekian lama, orang yang sebelah yang seorang ni memang tak puas hati sebab dia terima kasih apa pun tidak. Jadi bila sampai satu tempat tu, akhirnya yang seorang dia dah tak tahan. Sebenarnya saya nak cakap sikit lah. Apa dia kata? Saya memang tak puas hati. Macam mana perempuan tu dia dah terdesak. Dia minta, dia dah tak tahu macam mana nak. Kita dah tolong selesai masalah dia. Kenapa dia tak boleh cakap terima kasih kat itu? Dia kata itu. Tapi apa kata dia? Dia kata, dalam hal ini, kan, aku tak nak fikir apa yang dia boleh lakukan untuk selesai masalah dia. Tapi aku fikir, apa yang aku boleh lakukan untuk bantu dia. Jadi aku pikul dia sampai dekat tempat yang bersih, aku turunkan dia. Jadi aku dah buat peranan aku. Aku tak kisah apa dia nak buat. Cuma yang aku tak sangka, kenapa engkau, macam aku pikul dia dekat situ, turun sana dah selesai. Aku pun dah puas hati. Aku tak sangka pula yang kau masih memikul pasal dia sampai ke hari ni. Maksudnya kenapa kau masih lagi nak teringat lagi benda-benda yang tak elok pasal dia? Kenapa? Kenapa kau tak tahu kenapa dalam hati orang tu, kau tak tahu. Jadi macam tu juga dalam bab sedekah ni. Dalam bab sedekah ni sebenarnya, jangan kita gemar membaca, menilai apa yang ada dalam hati sanubari seseorang. Kita tak tahu. Banyak perkara. Macam baru-baru ni lah yang Kak Abby tanya saya kan. Yang saya kata, memang kalau secara dasarnya 4 masalah yang kisah 2 orang lelaki yang dipukul kerana tak berpuasa. Ingat tu? Ingat tak? Sebenarnya saya ada cerita lah. Saya dapat kisah lah. Ada kisah penuh dia. Rupanya patutlah dia kena pukul. Jadi sebenarnya dia bukan isu berpuasa pun sebenarnya. Ada dia lebih lain daripada tu. Isu lain, lebih besar. Jadi, ada hikmah di sebaliknya. Terbongkar. Ada hikmah. Jadi sebab kita nampak tapi sebenarnya benda tu tidak didedahkan. Sebab ada sebab dia tak mau dedahkan benda tu. Jadi tak apalah. Tapi macam itu adalah salah satu contoh Abby. Jadi contoh juga macam orang sedekah. Macam contoh dekat Seremban ni, di Senayan ni ada satu hamba Allah. Orang kaya. Dia tanya, saya tahu cerita pada awal. Saya tahu pada awal sebab masa tu saya masih bekerja.
Dan dia tanya, ada tak tanah dia nak wakafkan, dia niatkan untuk mak, nak wakaf untuk mak dia. So dia beli tanah ni harga tak kurang 5 juta. Dan kos pembinaan masjid yang dia buat, dia wakaf, niat wakaf untuk mak dia tu pembinaannya dalam 50 juta. Tentu. Kemudian, masa dia beli tanah tu, yang dia dah beli untuk wakaf mak dia, lepas tu Allah sebut ingat dia kata jatuh. Apa dia? Dia kata, ada tak tanah lain lagi? Alang-alang dah wakaf untuk mak saya nak wakaf untuk saya juga lah. Itu dia beli pula tanah dekat. Dia beli juga satu tanah 6.5 juta dan sekarang dia jadi Masjid Bandar Baru Senayan. Masjid baru yang besar sekarang, yang heboh kat Negeri Sembilan tu. Kos pembinaan tanah 6.5 juta, kos pembinaannya 100 juta. Jadi sekarang ni dia cakap jangan cerita dengan orang. Dia memang tak nak orang tahu. Dan memang, tapi kebaikan orang ni orang tahu juga. Dan dia sebut, malahan hebatnya dia dekat dalam Masjid Senayan tu ada satu petak, dia kata kalau saya mati besok situ tanamkan saya. Hebatnya hamba Allah. Dan saya dengar-dengar lah, dia mungkin bercadang nak buat satu lagi masjid, dia nak wakaf untuk isteri dia di Langkawi. Dengarnya macam tu. Tapi apa nak cerita kat sekarang ni? Kalau orang, alah, duit banyak boleh lah dia pun semua. Come on lah, ada orang dalam poket ni ada 10,000. 10,000, belum tentu dia boleh bagi 100 dekat orang miskin. Betul. Jadi jangan cakap, wah dia satu benda yang susah sebenarnya. Betul. Kita ada makanan, kita ada buah mangga harum manis, anak kita bagi kat kita satu kotak tu mangga harum manis, kan? Kalau kita bagi pun silap-silap sebiji je bagi kat kawan kita yang minta tu. Ambillah sebiji, ni dah ada orang semua. Ni dah ada orang. Betul tak kan? Sudahnya sampai ke rumah harum manis. Sampai ke rumah tu yang gelap. Lepas tu sampai rumah, bergolek-golek, busuk tak sempat makan. Dia sibuk pagi dengan ini, petang interview IQ, malam apa, MB tanya, SD jawab, lepas tu yang ni. Jadi kadang tiba-tiba contoh kan, tak sempat pun. Iya kadang, itu yang berlaku. Sebenarnya kan. Wallahualam. Okey, SD, kita layan soalan daripada Azhari. Azhari Omar. Boleh pinkan tak Faiz? Okey. Katanya bagi saya bab sedekah dan amalan biarlah jadi rahsia antara kita dengan Allah. Takut jatuh riak kalau diwawarkan. Teringat kata-kata arwah Datuk Ismail Kamus, rezeki yang kita miliki bukan milik kita 100%. Betul kata-kata arwah. Kita ni Allah lantik menjadi pemegang amanah. Itu yang saya pegang. Jadi apa reaksi ataupun pendapat SD? 7 golongan manusia yang mendapat naungan arasy Allah, yang mana tak ada naungan sebaik naungan Allah di akhirat nanti. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah pada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Keempat, orang yang bercinta, berkasih sayang, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukan makna perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya dan lawa pun ditolak, yang buruk miskin lagi tak lalu. Yang keenam, orang yang bersedekah, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Dan yang ketujuhnya, orang yang duduk bersendirian, bertahajud, basah pipinya dengan air mata, mengenang dosanya kepada Allah. 7 golongan ini. Maka apa yang disebutkan ini, kan? Yang keenam tu tadi, iaitu tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Jadi dalam hal ini, dia tengok keadaan. Betul lah, macam kita bagi, kita tak nak orang tahu. Fine. Macam tu juga lah macam sedekah tu. Macam korban. Saya sedekah 7 ekor lembu. Cuma saya minta imam tolong umumkan sebelum sembahyang raya. Itu yang tak tahan tu. Kan? Iaitu memang pitam kita dengar kan. Dia salah. Kita ucap terima kasih lah kerana Tuan Haji ni telah sumbangkan lembu setiap tahun dia bagi. Lepas tu dia pandang. Terima kasih. Terima kasih. Kau ada. Macam tu lah. Kau ada. Macam tu. Kau ajar. Jadi tu memang riak lah. Tapi sekarang kita cerita sekarang ni. Dalam keadaan macam ni, kita bagi, apa kata, jom kita bagi sumbangan. Contoh ayat macam ni. Jom kita bagi sumbangan dekat anak yatim. Tak apa. Kau tak nak mulakan, aku mulakan dulu. Okey, RM10. Okey, siapa nak? Cepat. Dia tunjuk tu sebab nak bagi galakan pada orang lain. Itu sebabnya, dalam banyak-banyak keadaan, sama sekali kita ni sangat lemah, sangat terhad pengetahuan kita. Wallahualam, Allah saja lebih mengetahui apa yang ada dalam hati orang tu. Tetapi kalau orang tu dapat merahsiakan sumbangannya, itu lebih hebat.
Macam tadi saya sebut bagi dekat saudara saya tadi. Tu sebab saya tak nak sebut siapa saudara saya yang saya bagi tu, saya tak nak sebut. Tapi hamba Allah tu tahulah. Tetapi bukan kata kita nak, kau tak saya kau pergi tanya dia, betul tak aku tolong dia? Tak payah. Tak perlu. Tapi cukup sekadar kita, tujuan saya share tadi nak bagi galakkan apa benda baik kita boleh buat. Mak saya dengan grup mengaji dia, kebanyakan ni semua dah pergi haji, dah pergi umrah. Tapi apa dia buat? Okey, siapa yang nak ni kumpul duit. Mak saya keluar RM50, RM100, RM50, RM100, kumpul. Sampai bulan 10 KIB, masa tu ada duit yang dah terkumpul dalam 9-10 ribu macam tu. Saya tambah lagi, adalah sikit lagi tambah duit belanja. Pak, pilih orang miskin dekat kampung tu, sponsor dia pergi umrah dengan duit tu. Masya Allah. Tak nak bagi tahu kenapa buat tu. Patut jangan cerita. Apa pula? Kena cerita. Sebab apa? Nak tunjukkan macam mana keadaan ni, kita secara berjemaah pun boleh meringankan sumbangan kita dan besar manfaat para orang lain. Dan hamba Allah yang dipilih tu Kak Ibi tak pernah naik kapal terbang. Tak pernah naik kapal terbang. Kali pertama naik flight adalah pergi ke Tanah Suci. Dan masa tu dia sebut dia ambil upah, dia jaga suami dah tak sihat dan dia ambil upah jaga jadi pengasuh budak. Dan dia cakap dengan mak saya, tapi kan takutlah nanti kan pergi 14 hari, macam mana nanti tak ada hasil bulan ni, dia kata sebab dia jaga budak kan, jadi 2 minggu tak jaga budak, tak dapat duit. Mak saya cakap, jangan risau, insya-Allah ada rezeki Allah bagi. Mak saya cakap macam tu. Bila mak saya cakap macam tu, dia pun ialah berat hati, dia pergi jugalah. Dia pergi. Dan dia pandai semua Kak Ibi. Mengaji pandai. Jamak kasar pandai. Apa tak, semua pandai. Mengaji, zikir, semua pandai lah. Memang orang yang taat, cuma tinggal lagi dia susah. Tetapi, sampai di Tanah Suci, kisah ni tersebar yang dia disponsor. Apa yang berlaku? Ada beberapa grup jemaah Malaysia lancar pula tabung untuk bagi duit dekat dia, sumbangan. Dia bawa balik tak kurang 4-5 ribu bawa balik Kak Ibi. Lagi banyak daripada hasil dia jadi pengasuh. Saya nak cerita, kebaikan bila kita kembang-kembangkan. Sekarang kita cerita bukan sebab ada kata, wah ni nak belagak ni, nak tunjuk. Yang masa ni, mak saya pula lagi best, dia cakap dengan saya, kesian kan, tapi dia pergi tu, tak ada orang nak temankan dia tu. Siapa nak bawa dia tu? Jadi saya faham lah, mak saya bagi hint yang mak saya nak pergi juga tu. Jadi saya pun bayarlah tambang mak saya pergi. Jadi bila mak saya pergi, masa itulah Kak Ibi yang berlakunya perbualan saya dengan mak saya waktu makan tu. Yang nak sponsor orang lain pula tu. Itu cerita dia. Jadi itulah dia. Jadi sekarang ni dalam hal ni betul kata Tuan Guru Arwah Datuk Ismail Kamus tu memang tepat. Sebenarnya mana yang kita boleh sembunyi lah, tak payah cerita dengan orang. Yang pelik bila ada senarai sumbangan derma kilat bagi. Yang RM1 hamba Allah. Yang 100 tulis nama penuh besar-besar, siap nombor telefon. Lampau betul. Pasal tak Kak Ibi? Pasal tak? Terbalik kan? Patutnya yang RM1 tu lah tulis nama, makna tu paling ikhlas kau boleh bagi. Paling ikhlas, betul. Ini yang 100 siap nombor telefon, nama, nombor IC, saya lahir bila. Nampak. Yang RM1 tu takut kena kutuk walaupun dia ikhlas. Itulah silap dia terbalik. Kan, yang itulah mindset yang perlu kita perbetulkan. Okey, ada banyak lagi nanti kita akan tanyakan soalan kepada SD. Ada soalan daripada rakan-rakan kita. Anda boleh panjangkan menerusi hotline kami 014 30 10 10 2. Kita nak rehat seketika, kita nak tengok SD buat apa pula tu dalam iklan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya anda tercari-cari bagaimanakah caranya untuk mencari rezeki, yang paling mudah sekali hari ini saya lorongkan satu jalan untuk anda, iaitu anda boleh menjadi stokis, anda boleh jadi ejen ataupun dropship untuk susu kambing Al-Amr. Sangat mudah tuan-tuan sekalian, sebab produk ini boleh dijamin tuan-tuan akan keberhasilannya dan keberkesanannya kepada mereka yang mengamalkan susu kambing Al-Amr. Jadi pastikan kalau anda berminat, hubungi talian yang tertera. Anda akan menjadi stokis, anda akan menjadi ejen, anda menjadi dropship, anda menjadi sebahagian daripada keluarga kami dalam memasarkan produk susu kambing Al-Amr. Pastikan hubungi segera. Okey SD,
kalau nak buat syuting untuk Apa gelap lah. Tak adalah. Asyik bawa pokok je kan. Kalau Azri nak buat syuting dekat ladang kambing, cakap ke kami lah. Aduh. Nanti kita cari lokasi yang best-best. Sebenarnya saya baru cakap dengan tim saya, kau tak ada video lain ke? Bagilah video lain. Aku pun penat tengok aku kat situ, saya cakap kan. Okey, Azri, ni kita nak bacakan soalan daripada mana? J Rashid. Okey, katanya saya nak bertanya, hati ingat nak buat wakaf pada asnaf tapi belum kesampaian. Adakah berdosa? Niat dah tu. Berdosa. Dia tak berdosa. Hati ingat je. Ingat tu. Macam rasa-rasa. Sama lah tu. Ingat, rasa, teragak. Macam teragak lah nak bagi sumbangan. Macam terasa lah macam malam tadi mimpi. Tapi yang jadi dosa kalau dia dah bernazar. Dah berjanji nak bagi itu dosa. Betul. Tu kena lunaskan ya. Aku kalau andai kata anak aku lulus sampai peksa ni. Dia sebut lulus tau. Lulus peksa ni. Aku ingat aku nak sumbang seekor lembu lah dekat masjid ni, contoh. Kan, jadi sama sudah. Tapi orang tanya balik, apa maksud kau niat bagi lembu pada masjid? Tak kisah masjid nak buat kenduri, kena buat apa ke, terpulang lah. Dia kata itu. Dia bagi je seekor lembu. Contoh lah kan. Ataupun dia kata untuk korban. Contoh macam tu lah. Kan? Jadi macam ni lah. Saya pun dah kesempatan ni, kebetulan ada ni, saya dah maklumkan. Ni tentang korban. Ni kembaru korban. Kembaru korban di Afrika yang melibatkan saya, Datuk Kazim, Datuk Badlisha, Ustaz Ilyas Ismail, Ustaz Jafri dan Datuk Nafizah Musa. Yang mana bayangan ni saya tunjukkan ni dia punya apa? Lembu RM390 saja satu bahagian. Kambing RM580 satu bahagian, unta RM580 satu bahagian. Maknanya seekor lembu baru RM2,730. Contohlah. Sebab bayangkan di Afrika, dia orang makan kotak cecah air makan. Dan dia pula kepalkan tanah liat tu, buat bakar, jadi cookies untuk jadi makanan dia. Jadi kalau ada niat tadi nak bagi. Bulan Ramadan dia bagi. Maknanya transfer je. Mudah sekarang. Kan? Bayangkan air, saya ingat minum air teh. Rupanya air lumpur, dia cedok. Yang tu dia masak. Kadang-kadang dia tak masak, dia minum macam tu. Dia tak ada air. Dia tak ada bekalan air bersih macam kita. Jadi, makna kata, kalau satu je pesan saya. Banyak kali berlaku. Dia kata, nampak orang sakit. Aku ingat petang kan nak pergi tengok lah dia. Sian dia. Lepas tu pula sebelah petang tu, isteri tanya. Jadi, Ipang nak pergi tengok dia. Besok kot. Macam tak larat lah petang ni. Malam tu meninggal orang tu. Tak sempat tengok. Sedangkan dia dah pasang niat nak tengok tadi. Jadi, banyak kali berlaku. Bila ada niat baik, bila ditangguh-tangguh, akhirnya tak sempat buat. Ramai sahabat-sahabat kita yang menyesal sebab tahun lepas, beberapa tahun lepas patut boleh pergi umrah, dia tahan, nantilah. Akhirnya bila tahu dia nak pergi, PKP. Ini salah satu petanda Allah Ta'ala bagi kat kita. Bila ada satu benda baik yang teragak nak buat je. Jangan tangguh-tangguh. Allah bagi kita satu pahala. Bila kita niat nak bagi, Allah dah bagi pahala dah kat situ. Dan bila kita bagi, Allah gandakan lagi pahala. Masuk pula bulan Ramadan, lagi berganda pahala Allah Ta'ala bagi. Berlipat ganda. Betul? Jadi kalau dah ingat tu, buatlah. Tak usahlah tangguh-tangguh lagi. Wallahualam. Okey, SD, kita ada soalan yang diajukan oleh Yasiruddin. Katanya, adakah wakaf atau sedekah kita akan diterima andai kita masih buat jahat dan tak mengikut suruhan Allah SWT? Okey, sekali lagi, saya dengan Kak Abby dan semua, kita tak boleh nak judge orang yang buat wakaf, sedekah diterima atau tidak. Ini department lain. Ini bukan department kita. Department as a human being. Kita yang penting jangan judge orang. Kita nampak orang tu pakai, kita nampak orang tu tak bertudung, rambutnya berkarat, pakai seksi-seksi. Neraka lah ni. Jangan cakap. Sampai satu tahap dia masuk dalam, dia balik, kita nampak kita cakap, dia masuk dalam rumah, dia menangis, rupa-rupanya hari tu dia dah tak tahan dah. Dia rasa dia nak berubah. Dia ambil wuduk, dia solat dan dia mati di atas tikas solat. Di atas tikas semayang tu dia meninggal. Dan tak ada siapa pun tahu dia dah bertaubat. Siapa kita nak cakap dia masuk neraka? Macam tu jugalah. Kalau dalam orang ni buat jahat, doakanlah dia jadi baik. Tetapi, macam saya sebut tadi,
antara tanda-tanda keberkatan. Antara tanda berkatnya rezeki itu adalah tanda sedekah itu diterima. Dan salah satunya adalah dia mudah berbuat baik, dia mudah menjaga solat dia mudah meninggalkan kejahatan. Jadi kalau sebut tadi wakaf sedekah ni tadi, bila dia buat jahat dan tidak mengikut suruhan Allah yang lain, ada kemungkinan sedekah itu tidak diterima. Tapi kita tak kata absolut sebab Allah Maha Kaya. Allah menentukan. Jadi jangan cakap, tu dia mencuri ke, makna tak terima Allah lah tu. Jangan cakap, tu bukan department kita saya cakap. So bahagian kita hanya boleh doakan yang baik-baik. Mudah-mudahan dia berubah. Mungkin dia dalam proses berubah. Mana kita tahu. Dia pun sebenarnya dalam nak tinggalkan tapi ada desakan atau ada desakan tertentu dia tu, maka dia terlibat tak dalam benda-benda macam tu. Tapi itu kita tak tahulah tu siapa kita kan. Jadi apa pun tetap doakan yang baik. Jangan putus asa. Sentiasa melangkah kebaikan tu saudara-saudara kita. Wallahualam. Okey, tapi yalah, kita ni semua pendosa kan. Mungkin dengan sedikit sedekah yang kita hulurkan itu dapat menghapus dosa-dosa kita dan kita menjadi hamba yang lebih baik. Okey, ni ada satu soalan daripada Nida. Saya rasa tak terpapar kat sini rasanya Nida. Okey, katanya boleh tak kita sedekah sesuatu dan kita niatkan secara umum, iaitu untuk muslimin dan muslimat? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah Nabi sendiri pun pernah. Nabi masuk korban, Nabi sumbangkan korban dan diniatkan untuk sekalian umat dia. Nabi pernah buat. Tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Lepas tu sebelum takut tak sempat kan, kejap lagi Kak Abi pun ada segmen lain, saya pun ada nak bekerja ke tempat lain lepas ni. Saya ada satu program Kak Abi. Saya dengan Datuk Kazim Elias petang ni di Putrajaya ada satu forum bual bicara saya dengan Ustaz Kazim. Saya jadi moderator pula, ambil alih ke Kak Abi, saya tanya Ustaz Kazim. Jadi siapa pun boleh tengok tanya apa ni, apa yang saya nak katakan tadi dalam dari segi sedekah. Sebelum terlupa, bulan Ramadan ni siapa yang mak ayah dia dah tak ada, dah terlebih dahulu meninggalkan kita, jangan lupa niat sedekah tu sedekah niat untuk arwah. Jangan lupa. Habis kalau sedekah untuk arwah, saya dapat apa Ustaz? Jangan risau, untuk kita ada. Tapi betul niatkan untuk arwah. Untuk arwah ayah aku, arwah mak aku, sedekah. Yang paling terbaik sekali, kalau kita tahu kawan arwah ni masih hidup lagi, buat baik untuk dia. Cakap, kalau boleh baliklah. Kalau yang dalam negeri lah, kalau yang luar negeri tak boleh, telefon kawan-kawan kat kampung. Kau tengok makcik tu, macam mana sekarang, boleh tak aku nak bagi amanah kat kau ni? Aku bank in kat kau, boleh tak kau beli barang-barang, kau sedekah dekat dia? Niat untuk arwah je. Jumpa makcik, ingat tak saya makcik, anak ni lah, anak arwah ni apa semua. Oh iya ke, ya Allah. Baru jumpa dia semalam, makcik, ayah saya dah lama meninggal lah makcik. Makcik jangan macam-macam. Kan? Ni makcik, adalah barang-barang sikit nak bagi kat makcik, bla bla bla. Alhamdulillah banyak bagi beras, ada tepung, ada gula, ada. Duit tak ada ke? Duit tanya, ada bagi duit tu kan sebab. Jadi mak dia kata, buat niat untuk arwah. Saya takut terlupa ni sebab yang penting ni. Jangan lupa mereka yang tiada. Betul. Yang pastinya roh arwah keluarga kita dalam bulan Ramadan ni mereka bebas daripada siksaan api neraka, depan kan kata siksaan kubur. Tetapi mereka nanti tak ada ke apa-apa kiriman daripada anak isteri aku, tak ada ke kiriman daripada suami aku, anak-anak aku untuk aku. Jadi sumbangkan. Kalau boleh sedekah, niatkan untuk arwah. Wallahualam. SD. Yalah, bila khususnya lah ibu bapa kita dah tak ada kan, apa lagi yang boleh kita titipkan melainkan sedekahkan pahala sedekah kita, sentiasa sedekah. Fatihah pun sedekah juga SD, sentiasa kita amalkan lah. Saya ni bukan apa sebab rasa tersebab sikit sebab beberapa hari ni saya terbayang wajah arwah ayah saya ni. Kuat betul. Bulan Ramadan memang senang. Nak waktu buka puasa pegang kuih tu teringat, ni makan arwah ni dulu, kata. Contoh. Kadang kita beli sebab tinggal kat arwah, kan. Macam saya lah, setiap kali saya bangun lepas buka puasa, saya bangun, saya akan tinggal kat arwah abah saya. Waktu solat. Sebab macam mana nak cakap kan, arwah abah saya memang dia apa dengan saya kan. Jadi ingat lah. Terutamanya Ramadan memang ingat lah.
Bapak saya pula jenis yang bila buka puasa tu dia rio-rio kan jadi. Yelah, jadi macam ayah saya pula. Ayah saya pula dia lepas buka dia akan solat dulu. Jadi bila setiap kali saya buat benda tu, saya ingat agak jam tu lah saya anak-anak kat luar macam tu melihat ayah saya buat tu lah tu saya ingat sangat. Tapi apa pun doakanlah untuk dia orang, jangan lupa lepas solat kita doakan, dan mana yang boleh kita sumbang dan niatkan untuk Allah. Mudah-mudahan wallahu a'lam. Ni sebenarnya ada beberapa lagi soalan ni tapi tak tahu sama ada kita boleh curi masa ke tidak, tapi kita tak ada banyak masa SD. Boleh. Teralih pula kamera ni. Tak boleh. Cuba baca je Kak Abby sekali lalu je. Ni macam ada satu ni. Chia Beng Chuan. Katanya saya Muhammad Chia. Chia dari Langkawi. Saya ingin tanya, bolehkah niat sedekah kepada kedua ibu bapa yang dah meninggal? Ni apa, non-Muslim ya? Kan? Mu'alaf. Tapi parents dia? Kita macam ni lah. Kita boleh niat sedekah kepada kedua ibu bapa kita. Mudah-mudahan adalah orang kata timbangan kebaikan yang boleh kita bagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala. Yelah, kita tak tahu ni kerja Allah Ta'ala. Macam saya kata tadi lah, ni bukan department kita ya. Saudara abang Cia kita. Kan, jadi mana yang kita boleh buat, kita buatlah. Berbakti macam mana pun, ingat apabila mak kita, ayah kita, walaupun dia tu bukan Islam, walaupun dia jahat macam mana sekalipun, walaupun ada yang jahat, ada yang baik, ada yang bukan Islam, ada yang macam-macam lah kisah dia tetap mak ayah kita dan tanggungjawab kita wajib berbakti pada kedua ibu bapa kita. Dan berbuat baik sedekah itu adalah usaha kita untuk bantu dia. Mudah-mudahan paling tidak kita dapat meringankan apa yang boleh diringankan. Mudah-mudahan dapat menguangkan apa yang ditanggung oleh arwah. Wallahualam. Okey, kita pun dah sampai ke penghujung dalam program kita ni ABSD, dan mungkin SD boleh rumuskanlah sebab kita nak kaitkan balik semula kepada tajuk kita hari ini, sedekah tapi viral. Kepada insan-insan, termasuklah saya juga ya, bila kita tengok orang beri sumbangan, mungkin cara dia tu agak nampak macam dramatik sikit lah. Saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi dramatik lah dengan ada sound bunyi apa semua. Macam mana kita untuk memberitahu kepada diri kita don't judge, kita jangan buat apa-apa penilaian. Okay. Dia sekarang ni dia ada peranan dia. Peranan dia. Kak Abby sebagai orang yang tanya soalan, dia akan tanya soalan saja. Jadi Kak Abby akan tahan jaga diri Kak Abby supaya Kak Abby tak judge orang berdasarkan soalan yang Kak Abby dapat. Saya pula sebagai orang jawab soalan saja. Dan saya pun akan bagi pandangan-pandangan saya, dan kemudian saya tak akan marah kalau anda kata Kak Abby ada pula pandangan Kak Abby sendiri. Jadi itu satu setting yang kita letakkan. Macam tu juga dalam bab sedekah. Orang yang bersedekah, orang yang terima sedekah, dan orang yang melihat perlakuan bersedekah ini, semua kena main peranan. Orang yang bersedekah, ya Allah, kau ikhlaskanlah hatiku ini ya Allah. Apa aku buat ni, aku ambil gambar ke, aku apa ni, semua aku niat ya Allah supaya aku dapat sebar kebaikan kat semua orang. Mudah-mudahan ada yang mengikuti jejak langkah ini ya Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan dan pahala untuk aku ya Allah. Orang yang terima sedekah pula, ya Allah, mudah-mudahan ikhlaskanlah hati aku ni ya Allah. Mudah-mudahan aku terima ni anugerah padamu, aku bersyukur kepadamu ya Allah. Mainkan peranan ni untuk bersyukur. Jadi kan, alah ini dia bagi ni adalah benda dia nak ni. Itu tak betul. Bersyaratlah tu. Orang yang terima kena perbetulkan niat dia juga. Dan orang yang melihat pula, kalau nampak orang bersedekah, alah nak tunjuk lah tu, siap ada rakam. No, buang perasaan tu. Itu semua setan bekerja. Jadi cakap, ya Allah, alhamdulillah ada juga kebaikan-kebaikan yang berlaku dalam mata aku hari ini. Mudah-mudahan aku juga mampu ada kekuatan untuk membuat kebaikan yang dia buat. Macam tu. Jadi insyaAllah dengan cara tu, insyaAllah senang. Kita pun hati tenang. Jadi ingat, berikanlah sedekah. Kerana sedekah itu ibarat sungai yang mengalir. Kita akan terus memperoleh manfaat daripada air bersihnya. Pertama, satu sedekah yang tulus bersamaan dengan 1000 langkah menuju ke syurga. Tetaplah berbahagia meskipun kau tidak mempunyai apa-apa, kerana engkau masih boleh memberikan perhatian, memberikan kasih sayang dan juga cinta. Maka tulus dan ikhlaslah ketika memberi. Wallahualam. Ya. Dengan bersedekah, percayalah anda akan rasa tenteram, aman, damai dan anda tidak akan jadi apa-apa kedana kerana bersedekah.
Betul ya? Betul. Tepat Baik. sekali. Tepat sekali, 10 markah. Okey, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada saya SD. Di IKIM selepas ini. Oh tak ada. Di KIB, IKIM FM tahu ya. lah KIB ada apa, Kak IKIM ada apa, pukul 5. Okey, di Betul IKIM tu kita ada bual bicara. Topik dia agak menarik. Itulah, saya sebenarnya segan SD nak berkongsi pengalaman. Sebab kita tak banyak pengalaman kan? Pengalaman kita pun biasa-biasa Mau je. tak banyak. KIB simpan. Cakap apa dia? Kita itulah, kalau boleh dengar lah IKIM FM nanti pukul 5 bersama dengan Ustaz Zul Ramli. Oh. Tajuk dia kejap ya. Tajuknya ni menerusi program Usra Nurani dan nak bercakap tentang di bawah lembayung Maghfirah. Dan saya akan insya-Allah saya akan share level-level yang masuk Radio IKIM ni memang Ustazah aja. Jadi semua jangan lupa selepas ini panggil apa? Ustazah AB. Tak sekadar sharing. Okey, jadi kalau anda sudi boleh ikuti pukul 5 nanti di IKIM FM ya. SD pula live kat mana? Pukul apa? Di Putrajaya mungkin dalam 5.30 petang atau pukul 6 lah paling lewat. Okey. Jadi boleh ikuti dekat Syamsul Amri Ismail. FB live. Okey. Baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada SD kerana sudi berkongsi ilmu ya, dan sama-samalah kita pertingkatkan diri kita, meningkatkan lagi kehambaan kita kepada Allah SWT sepanjang bulan Ramadan ni SD, insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi minggu depan menerusi AB SD. AB tanya, SD jawab. Insya-Allah. Jumpa lagi. Here we go.